الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan inayahnya kita dapat hadir ke rumah Allah taala ini untuk kita sama-sama insya-Allah sebelum kita melaksanakan solat fardu zuhur kita duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini akan diangkat kedudukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kedudukan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ruang dan peluang untuk kita duduk di dalam majlis ilmu, ya, untuk kita meneruskan kehidupan kita menjudut udara Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit berlakunya jerbu. Ya, ini adalah satu proses, ya, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar manusia sedar bahawasanya dalam setiap perjalanan kita ini tidak semestinya sentiasa dalam keadaan yang lancar. Dalam perjalanan itu akan sentiasa adanya ujian-ujian tertentu, ya, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ahasiban nasi an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, sadaqallahul adzim, ila akhir ayat. Ya, apakah kamu mengira wahai manusia, ya, tak cukup sekadar kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dalam masa yang sama kita tidak diuji oleh Allah taala. Dan apa juga yang berlaku pada hari ini ianya merupakan ujian daripada Allah taala. Ya, kita baru sahaja selesai melaksanakan ibadah kurban, ya, walaupun kita masih lagi berada dalam bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah ini tuan-tuan muslim-muslimat dirahmati Allah, maknanya bulan terakhir dalam kalender Islam. Ya, kalau dalam kalender Masihi bulan Disember lah, ya, kita dalam bulan Zulhijjah, maknanya bulan dalam kalender Islam 1436 Hijri. Zulhijjah merupakan bulan yang terakhir dan ianya juga merupakan bulan-bulan yang penuh dengan kita sebut fadilat, ya, kelebihan tertentu, di mana pada bulan ini, ya, terdapat ibadat-ibadat, ya, ataupun maknanya puasa sunatnya, ya, kita bermula daripada puasa sunat pada 9 Zulhijjah yang lalu, ya, di hari Arafah. Kemudian kita ada orang yang dijemput oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan haji, ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, ya. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan ibadah di kota Mekah. Kemudian bagi kita yang berada di sini, kita diberi peluang pula
untuk kita melakukan ibadah kurban. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam nikmat yang Allah beri terlalu banyak ini, maka Allah Ta'ala mengkehendaki kepada kita supaya kita mensyukuri akan nikmat Allah dengan kita fasalli li rabbika wanhar, dengan kita tidak meninggalkan ibadat solat. Solat kita jangan tinggalkan, ya, mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kemudian Allah menyebutkan supaya kita melakukan ibadah korban ataupun kita melakukan sembelihan, ya, sembelihan, melakukan ibadah korban dalam bentuk sembelihan binatang, sama ada kambing, lembu, unta dan sebagainya. Fasalli li rabbika wanhar inna syari'aka huwal abtar. Untuk apa kamu melaksanakan ibadah kurban itu? Tidak lain tidak bukan Allah menyebutkan ianya satu benteng, ya, satu benteng bagi kamu orang beriman. Ini tujuannya ibadah kurban. Kita mensyukuri nikmat Allah. Bila kita mensyukuri nikmat Allah ini, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada kita benteng. Itulah namanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan masa yang ada ini, insya-Allah, ya, kuliah zuhur ini kita isi sebentar insya-Allah sebelum kita melaksanakan solat zuhur. Sama-sama kita memberikan, maknanya beringat di antara satu sama lain, seperti mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, Allah mengingatkan kita tentang masa demi masa manusia dalam keadaan rugi. Ini peringatan, ya, demi masa manusia dalam keadaan rugi melainkan orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Illa alladhina amanu wa amilus solihat, melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Allah mengingatkan orang beriman ini mesti beramal saleh. Bila mana kita berjumpa dengan ayat alladzina amanu illa alladzina amanu, Allah Ta'ala akan sempurnakan dengan wa amilus salihat, ya. Dalam ayat lain Allah menyebutkan dalam suratul Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatil firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sadaqallahul azim. Orang beriman yang beramal saleh, maknanya orang beriman mesti beramal saleh. Kata Allah Ta'ala, orang beriman yang beramal saleh, Allah janji, kanat lahum jannatil firdausi nuzula, aku akan masukkan mereka ke dalam syurga, syurga firdaus, khalidina fiha, kemudian mereka akan kekal di dalamnya. Maka syarat, maknanya syarat untuk menjadi orang beriman ini mestilah kita beramal saleh. Ya, tak cukup sekadar kita melafazkan kita beriman kepada Allah tanpa kita beramal saleh. Maknanya ada orang beriman tetapi tidak beramal saleh. Seumpama orang yang berpuasa, ya, berpuasa tetapi tidak melaksanakan solat. Kenapa dia berpuasa? Sebab Allah perintah, kutiba alaikumusiyam. Ya. Kenapa dia pergi haji? Sebab dia ikut kawan-kawan. Macam tu. Sebab dia mampu, bukan kerana dia beramal saleh. Orang beriman mesti beramal saleh. Ya, maka kita yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah sudah tentulah kita berusaha untuk kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan duduk dalam majlis ilmu itu, ya, disebut sebagai raudhatun min riyadil jannah. Seumpama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Ya, orang tanya apa kelebihan duduk dalam majlis ilmu, ya. Banyak tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang-ulang tidak mengapa, ya. Ya, para ulama menyebutkan mengulang-ulang itu maknanya akan menajamkan, maknanya memahamkan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Agama ini Allah mengkehendaki bagi hambanya. Ya, bila mana Allah Ta'ala kehendaki kepada kita ini, Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman agama kepada kita. Maka kefahaman agama yang baik, tuan-tuan muslimin-muslimat dirahmati Allah, tidak lain tidak bukan, ya, ilmu agama itu perlu diulang-ulang. Mengulang-ulang ilmu agama berbentuk majlis ilmu, ya, kita datang berkali-kali, tetapi kadang-kadang kita datang ustaz yang sama mengulang benda yang sama. Ilmu agama ini maknanya diulang-ulang, ya, bila mana diulang-ulang ia akan memberikan kefahaman yang baik kepada kita. Seumpama tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita ambil contoh memandikan jenazah contohnya, ya. Memandikan jenazah ni, ya, bila orang meninggal dunia, maknanya walaupun ianya hukum fardu kifayah,
Tetapi bila mana kadang-kadang ianya tidak diulang-ulang, ilmu tidak diulang-ulang tuan-tuan. Bila berlaku kematian kadang-kadang menjadi satu kejanggalan bagi seorang hamba Allah untuk menguruskan jenazah. Ya, sebab kadang-kadang saya pernah melihat suasana seperti ini. Bila mana waris mereka, bila mana mungkin orang tua mereka meninggal, anak-anak jadi kelang kabut. Anak-anak tak tahu macam mana nak uruskan, paksa cari imam, cari ustaz sana, cari ustaz sini dan sebagainya. Apa puncanya tuan-tuan? Bila kita tanya, tak tahu ke uruskan jenazah? Tahu ustaz, pernah ikut kursus, tapi dah lama, 2 tahun yang lepas. Ya? Maknanya puncanya tidak berlaku ulangan dalam ilmu agama. Sebab tu ilmu agama ni tuan-tuan, walaupun yang sunat, walaupun yang fardu kifayah dan sebagainya, maka kita sebagai hamba Allah yang bertanggungjawab perlunya untuk kita sentiasa hadir khusus jenazah. Ya? Walaupun kita dah pergi dah, saya pergi dah, kau pergilah dulu. Ini penyakit masyarakat kita kadang-kadang, ya, mengambil mudah urusan agama. Padahal urusan agama itu sangat penting untuk kita ketahui dalam semua urusan. Tak kiralah maknanya urusan jenazahnya baik, ya, bacaan Qurannya baik, tuan-tuan, ya, ilmu ibadah, ilmu fiqh yang lain, ya, maknanya perlunya untuk kita mengambil iktibar supaya kita mengulang-ulang ilmu agama. Ianya sangat baik untuk kita ulang-ulang, ya, dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Demikian juga dengan kurban. Kalau kita ada kurban baru ini, Masya Allah, ya, ada keluar satu kes melakukan kurban dengan binatang kucing, tuan, ya. Dia buat kurban dengan kucing. Dia kata alhamdulillah, masuk Facebook. Alhamdulillah, dia kata hari ini kita berjaya mengorbankan 4 ekor kucing, 41 ekor tikus. Na'udzubillah, tuan. Wallahu a'lam betul atau tidak, tapi memang keluar dalam Facebook lah. Kita nak sebut puncanya apa dia? Puncanya kejahilan ilmu, masyarakat tak faham. Ya, dia tak faham kurban. Maknanya bagaimana jenis binatang kurban yang nak dikorbankan, tuan-tuan dirahmati Allah Taala, syarat-syarat dia dan sebagainya. Sebab itu perlunya untuk kita mengulang-ulang ilmu agama itu sendiri. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, ya, pada waktu tengah hari ini saya ya, dalam perjalanan tadi saya membaca satu buku lah, maknanya bila kita memberikan tazkirah ini, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sudah tentulah saya memberikan peringatan untuk diri saya sendiri sekali lah. Maknanya saya memberikan tazkirah pada tuan-tuan sekali untuk diri saya sekali, ya. Mudah-mudahan dengan peringatan ini akan meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Taala seperti mana Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita nak mengingatkan pada tengah hari ini tentang kematian, tuan-tuan dirahmati Allah, ya. Kita nak mengingatkan tentang kematian. Kematian itu benda yang pasti yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka tidak salah untuk kita mengingat-ingatkan, ya, mengulang-ulangkan. Kerana Nabi SAW menyebutkan orang yang paling bijak di kalangan kamu adalah orang yang banyak mengingati mati. Kita nak sebut tentang kematian. Kematian benda yang pasti akan berlaku pada setiap di antara kita. Kenapa sebut kematian tengah hari ini? Tadi dalam perjalanan tuan-tuan, saya driving tadi, Masya Allah, tengok suasana di Kuala Lumpur ni sangat gelap. Ya, maknanya jerbu dia sangat kuat lah. Kalau di Sabah tak sekuat ini. Ya, Sabah masih lagi, dia macam masih nampak lagi lah. Malah kalau kita jarak jauh tu nampak bangunan. Ini tadi saya dalam perjalanan tadi, biasanya daripada jauh nampak dah ke sisi ni. Tadi tak nampak, tuan-tuan. Ini saya bimbang sesat jalan juga tadi. Saya bimbang sesat jalan kan. Tapi nasib baik saya gunakan GPS, guna Waze kan. Maknanya dia bawa ke mana tu saya ikut lah. Ya. Jadi tapi saya tak nampak KLCC ni. Duduk mana KLCC? Hampir-hampir dekat-dekat baru nampak. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya suasana semakin gelap. Ini mengingatkan kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah, sebenarnya dunia ini sudah hampir kepada kiamat, ya, kepada kehancuran. Ya. Maknanya dunia dah hampir kepada kiamat. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah. Seorang ulama Mesir sebut, dia menyebutkan, dia kata kiamat ini akan berlaku bila mana, maknanya ada 2 tanda kiamat. Yang pertama tanda kecil, yang kedua tanda besar. Tanda besar ini akan berlaku bila mana tanda kecil ini habis semuanya berlaku. Maknanya tuan-tuan, dia menyebutkan, dia kata apa? Dia kata hampir ke semua ulama, hampir ke semua tanda-tanda kecil hari kiamat sudah berlaku. Hampir ke semua tanda-tanda kecil hari kiamat sudah berlaku. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Kalau kita dengar ni, bisa buat ni, Allahu Akbar. Maknanya kiamat sudah hampir kepada kita. Maknanya paling tidak pun, tuan-tuan, kalau tak sempat kita kiamat pun, kita kiamat dulu.
Itu pasti kan. Sebab kita nak ceritakan bab kematian pada hari ini. Kita lihat suasana masyarakat kita hari ini, Masya Allah tabarakallah. Ya Nabi SAW pernah sebutkan dalam banyak hadis. Maknanya tuan-tuan rahmati Allah, ya, tentang akhir zaman, fi akhir zaman. Akhir zaman ini kita ni berada di penghujung zaman. Di hujung zaman, penghujung zaman kita lah tuan-tuan. Memang kalau kita lihat suasana penghujung zaman ini, akhir zaman ini tanda-tanda kecil. Di antara tanda-tanda kecil di hujung-hujung tanda-tanda kecil yang banyak ini, di antaranya apa, tuan-tuan rahmati Allah, yang kita selalu biasa dengar. Ya, tuan-tuan tengok baru-baru ni berlakunya insiden di Masjidil Haram. Ya, subhanallah tuan-tuan, ya, berlakunya kren jatuh, syahid ratusan jemaah haji, ya, termasuk jemaah kita daripada Malaysia, lebih kurang maknanya 8-10 orang, ya, ataupun lebih. Itu jemaah Malaysia yang mana terlibat dalam kemalangan di kota Mekah. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, dalam peristiwa tersebut orang yang kena hempak tu dah meninggal, syahid. Ya, maknanya dia dah jumpa, dia meninggal dalam keadaan baik tuan-tuan, ya, dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun pada pandangan manusia itu agak ngeri, tuan-tuan rahmati Allah, agak ngeri, tetapi mereka manusia yang terpilih oleh Allah. Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka dapat ini tuan-tuan, ya. Sebab apa? Mereka meninggal, maknanya syahid, ya. Mereka meninggal di tempat yang baik, dalam suasana yang baik, ya, dalam keadaan mereka beribadah kepada Allah, dalam keadaan hatinya tertumpu kepada mengingati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tuan-tuan, bukan sekadar orang yang kena hempap dengan kren itu sahaja yang meninggal. Ada di antaranya yang melihat suasana itu pun meninggal juga. Ya, maknanya terkejutlah. Orang kata sakit jantung. Tetapi maknanya apa keadaan sekalipun, tuan-tuan mati Allah, itulah suasana kiamat. Sebut, ya. Suasana kiamat bagi mereka kembali dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan kita lihat berlaku juga ribut pasir, tuan-tuan, ya. Ribut pasir di kota Mekah. Kemudian berlaku lagi suasana rempuhan di Mina, tuan-tuan, ya. Masya Allah tabarakallah, hampir 400 lebih jemaah haji yang meninggal dunia, ya, pada kejadian tersebut. Kita melihat tuan-tuan, bagi orang yang beriman, tuan-tuan rahmati Allah, ini satu suasana yang mungkin kita lihat jarang berlaku. Tetapi apa yang berlaku itu dalam pengetahuan dan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentunya ada mesej yang tersembunyi yang kita perlu ingat, tuan-tuan, yang kita perlu faham. Sebab itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kematian destinasi yang paling penting. Destinasi yang paling penting. Maka kematian itu perlu kepada persediaan. Seumpama tuan-tuan, kalau kita sebut kita nak balik kampung. Baru-baru ni kan balik kampung cuti. Kita cuti balik kampung raya haji. Raya haji kan, bila mana masuk raya haji, ya, raya haji, Idul Adha, raya Idul Fitri, apa saja perayaan-perayaan besar dalam Islam, biasanya tuan-tuan semua akan ambil cuti. Ada di antara kita yang bercuti bersama ahli keluarga. Maka persediaan untuk kita balik kampung mestilah ada. Ya, yang pertama kena ada kereta yang baik. Servis kereta dia, masuk bengkel, isi minyak, tukar minyak hitam, ya, tukar brake dia, ya, dan sebagainya. Ya, aircon dia kena bagi sejuk. Kemudian kereta ada cantik, tuan-tuan rahmati Allah, beg isteri kita pula akan sediakan pakaian-pakaian untuk kita balik kampung. Ini budaya, maknanya tuan-tuan fahamlah, maknanya situasi kita balik kampung, biasanya tuan-tuan kereta kita akan penuh dengan barang-barang, bajunya dan sebagainya lah, benda-benda yang kena bawa balik kampung, ya, beli barang makanan dan sebagainya. Itu persediaan kita balik kampung. Nah, sudah tentulah tuan-tuan mati Allah, akhirat itu juga kampung, ya. Akhirat itu juga kampung kita yang sebenar, abadan. Itu kampung kita yang sebenar. Kalau kita balik kampung di dunia ini, kita buat persediaan yang cukup rapi dengan kereta kita, ya, dengan barang-barang kita, makanan-makanan kita, semua persediaan yang kita boleh siapkan untuk kita balik kampung, untuk memastikan supaya kita sampai ke destinasi kampung dengan selamat. Ya, demikianlah tuan-tuan rahmati Allah, bila mana kita balik kampung yang sebenar. Ini kampung sebenar kita. Kampung sebenar kita di mana, tuan-tuan? Syurga. Itulah kampung sebenar kita. Maka untuk kita balik ke kampung sebenar kita ini, tuan-tuan rahmati Allah, memerlukan persediaan yang cukup rapi. Ya, persediaan yang cukup rapi sudah tentulah lebih rapi daripada persediaan untuk kita balik kampung kita di dunia ini. Dunia ini kampung yang sementara saja.
kampung kita kampung yang akan kita tinggalkan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama tentang kematian Allah sebut dalam Quran, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kematian itu pasti kata Allah. Setiap di antara kamu aku sudah tentukan kehidupan kamu kata Allah. Ya, setiap di antara insan sudah ada umurnya, sudah ditentukan oleh Allah. 40, 45, 50, 55, 60, 70. Maknanya kata Nabi SAW yang pastinya a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku takkan lebih 70. Ini kita kena yakin. Maknanya umur aku sekarang ni berapa ni? 50, ada di bawah 20 lagi. Ya, kalau sampai 20. Tetapi maknanya Nabi menyebutkan guide umur umat dia 60 ke 70 tahun saja. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan pula apa dia? Maknanya tempo kehidupan manusia itu ada tempo dia yang sudah ditentukan oleh Allah, ianya menjadi rahsia Allah. Kata Imam Al-Ghazali, ianya satu tarikh menjadi rahsia Allah, tidak ada manusia tahu. Dan tidak ada syarat pun. Kematian itu kata Imam Al-Ghazali tidak ada syarat. Muda bukan syarat untuk mati, tua bukan syarat untuk mati, kaya bukan syarat untuk mati, miskin bukan syarat untuk mati. Bila sampai kematian, maka kita akan maknanya tugas malaikat Israel ini tuan-tuan rahmati Allah, dia rentap saja. Rentap terus nyawa manusia. Ya, tanpa diminta izin daripada manusia tersebut. Seperti mana malaikat lain buat sejarah pelantikan malaikat Israel ini tuan-tuan rahmati Allah, malaikat lain minta izin, ya, nak cabut nyawa manusia, nak minta tanah, nak buat khalifah di muka bumi. Tapi dia tak lagi. Sebab apa? Manusia ni kerjanya buat kerosakan saja di muka bumi. Tapi malaikat Israel cabut terus. Dia tak ada, Tuhan, hari ini nak ambil nyawa Tuhan ini. Ya, kenapa nak ambil nyawa? Sebab dah sampai waktunya Allah Ta'ala nak panggil kamu dah. Kalau boleh bincang tuan-tuan rahmati Allah, Masya Allah, sudah tentulah tuan-tuan dan saya pun akan membincangkan perkara tersebut. Ya, malaikat jumpa kita, Tuhan nak cabut nyawa Tuhan ini, boleh atau tidak? Ya, nanti dulu lah, relax dulu. Kan, sudah tentulah kita bincangkan balik tersebut. Mungkin ada di antara tuan-tuan yang mencadangkan jiran tuan-tuan, boleh jadi. Ya, Tuhan, saya punya jiran tu lama dah sakit gaut, ambil dia dulu lah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tetapi tidak ada peluang tersebut. Allah Ta'ala tidak memberikan peluang tersebut. Bila mana sampai waktunya, tak kira kita sihat, tak kira kita banyak harta, tak kira kita tengah duduk kedudukan pangkat yang bagus, tak kira kita menteri, tak kira kita siapa pun, bila sampai waktunya tuan-tuan, ianya satu benda yang pasti, jom kita balik kampung kata Allah. Itulah kampung kita yang sebenar. Kampung yang sebenar, kata Sayyidina Ali, selepas kita mati baru bermula kehidupan kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik tuan-tuan dan macam Allah. Yang kedua, tadi kita menunjukkan mati itu benda yang pasti. Yang kedua, kalau kita melihat tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sedikit tuan-tuan. Ya, maknanya peringatan. Biasanya bila orang mati ni, Masya Allah, tabarakallah, kita akan dengarkan apa dia? Talqin. Talqin ini walaupun ia menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama kata tak perlu pada talqin dan sebagainya. Ya, tanam saja lepas tu balik. Dan ada sebagian juga lepas ditanam jenazah terus buat talqin. Apa fungsinya talqin ini? Talqin itu peringatan juga tuan-tuan. Ya, peringatan juga. Saya ingat satu pengalaman. Ya, ketika maknanya bawa satu jenazah pergi satu perkampungan, kita nak kebumikan ya. Bila dah kebumi tuan-tuan, kita buat talqin. Ya, buat talqin untuk apa? Sebab yang datang ini tuan-tuan rahmati Allah, 80% tak solat. Tak solat tuan-tuan. Masa itulah kita ambil peluang. Ya, itu tujuan talqin tuan-tuan. Dan tuan-tuan ini Masya Allah, tuan-tuan ini semua orang alim. Ya, semua orang baik-baik insya-Allah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, Maha Suci Allah. Tuhan yang menjadikan lubang kubur ini sebenar-benar pengajaran untuk menjadi iktibar serta peringatan kepada mereka yang lalai dan menjadi sebenar-benar amaran kepada yang masih hidup. Kubur itu peringatan. Maknanya sebab itu tuan-tuan mati Allah, ya, para ulama banyak menganjurkan kepada kita bagaimana supaya kita ini mudah ingat mati. Dia manusia ni bila dia hidup senang, payah dia ingat mati. Ya, sayalah tuan-tuan, ya, kita payah nak ingat mati. Bila masa kita ingat mati? Biasanya manusia akan ingat mati bila dia memandu kereta, dia nampak orang aksiden, nampak orang terlantar. Masa tu dia ingat mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? Ataupun bila mana berlakunya kematian kepada ahli keluarga dia sendiri. Si isteri kematian suami, ataupun kematian anak-anak, ataupun kematian ayah, ibu, kematian sepupu dan sebagainya, baru ingat mati. Tetapi kadang-kadang di waktu malam kita tak ingat mati, tidur macam tu je. Baru macam tu je. Sepatutnya sebelum tidur kena ingat mati. Ya, sebelum kita tidur ni kita kena ingat mati. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Ya Allah, ya sebelum tidur kena buat amalan, kena baca Quran sebelum tidur. Ya, kena baca qul huwallahu ahad 3 kali.
kena baca ayat kursi, kena baca surah Al-Mulk, ya, kalau rajin sikit baca surah Al-Kahfi, dan sebagainya sebelum tidur. Sebab apa? Bimbang-bimbang masa tidur kita mati. Tapi kita tak buat. Sebab apa? Kita yakin kita hidup lagi esok. Itu kita. Kita yakin lagi hidup esok. Sepatutnya kita tak yakin besok kita hidup. Seperti mana keyakinan para sahabat Nabi SAW. Ya, yakinnya para sahabat Nabi SAW ini, bila mana ada lebih makanan daripada satu rumah ke satu rumah, lebih makan, bagi jiran sebelah. Bagi jiran sebelah, kita simpan dalam peti ais. Ya, sebab jiran sebelah pun cukup makan kita. Ya, nak sebutnya keyakinan para sahabat Nabi, bagi jiran sebelah. Ya, kita tak tahu lagi besok kita hidup ni. Ya, nanti kita besok hidup, besok kita dah mati, Allah Taala tanya lebih makanan ini nanti. Tanya sebelah, jiran sebelah. Bagi jiran sebelah kata, bagi orang sebelah, kami dah kenyang dah. Kan, bagilah, simpanlah untuk esok, tak tahu lagi besok ke hidup mati. Bagi macam itulah seterusnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kematian ini kita kena ingat setiap hari, setiap malam. Ya, kalau boleh ia kena menjadi satu maknanya satu zikir dalam kehidupan kita tuan-tuan rahmati Allah. Bila kita ingat mati, apa kita sebut tuan-tuan? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya, ingatlah insan sekalian bahawa seluruh makhluk Allah akan binasa semuanya kecuali zat Allah, ya. Allah sebut apa dia tuan-tuan? Kullu man 'alaiha fan. Dunia ini akan binasa. Wa yabqa wajha zul jalali wal ikram. Kecuali tuan-tuan mati Allah, hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali zat Allah yang kekal. Inilah Allah Tuhan yang paling berkuasa menghukum. Manakala kita yang merupakan makhluk Allah, hamba Allah, akan kembali menghadap Allah dan perlu bersedia untuk menerima balasan dan penghukuman daripada Allah. Subhanallah. Ya, wahai manusia, kita sebut wahai diri kita lah. Dia sebut nama kita lah. Wahai hamba Allah, wahai Zulfiqar, wahai Ahmad, wahai Abu, wahai Abdullah dan sebagainya. Hendaklah kamu ingat berpegang teguh akan janji-janjimu dengan Allah, di mana kamu akan membawanya bersama ketika kamu di dunia sementara telah kamu tinggalkan itu. Ya, makna janji kita tuan-tuan di alam ruh dahulu, kita akan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa sekarang ini kamu sedang menuju ke negeri akhirat. Ya, kamu sesungguhnya telah mengaku bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Ingatlah wahai saudara-saudara sekalian, apabila datang kepada kamu dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, maka janganlah kamu gemetar atau takut akan keduanya. Ini antara bahasa dalam talqin tuan-tuan, ya, mengingatkan kepada kita tentang kematian. Wahai saudara, dia kata, ingatlah kamu, ketika mana kamu berada di dalam kubur, kamu akan didatangi oleh dua orang malaikat, ya, yaitu Munkar dan Nakir. Kamu akan ditanya soalan-soalan. Mananya soalan ini? Ya, tuan-tuan dirahmati Allah, imam yang baca itu, ustaz yang baca talqin ini, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak langsung, ya, maknanya orang jenazah dalam kubur ini langsung tak dengar tuan. Ya, maknanya tidak mempengaruhi, tidak mampu untuk dia memberi pengajaran kepada jenazah tadi. Tetapi ianya memberi mesej kepada orang yang hidup. Kecuali bagi anak si waris tadi. Baik tuan-tuan dirahmati Allah, antara soalan bocor dalam bila mana kita menyebutkan kematian ini, soalan bocor yang banyak dinukilkan oleh para alim ulama. Wahai saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya malaikat berdua tersebut akan menyoal kamu dengan beberapa soalan. Soalan-soalan di dalam kubur. Ini soalan bocor tuan-tuan. Ya, hari ini tuan-tuan kalau UPSR bocor memang confirm. Ya, 30A tuan-tuan. Ya. Kalau soalan bocor dalam PT3, nak ambil exam PT3 ni, ya, PT3 confirm 30A tuan-tuan, ya. Kalau subjek 30 lah, kalau 20 A lah tuan-tuan, ya. Kalau bocor SPM tuan-tuan, masya-Allah, ya. Maknanya bila mana bocor akan cemerlang lah keputusan, ya. Macam itulah. Sebab tahu awal. Tapi kubur ini sebaliknya tuan-tuan. Kubur ni Allah Taala dah bocorkan dah sekian lama tuan-tuan dirahmati Allah, tetapi kita tak boleh jawab. Sebab yang jawab ini bukan kita. Yang jawab itu adalah amalan kita. Apa soalan dia di antara tuan-tuan? Ya, tuan-tuan dapatkan soalan ni, soalan bocor. Bukan senang nak dapat soalan ni. Ya, mana tahu lepas ni kita dijemput oleh Allah, soalan dah tahu dah. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ya, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ya, wa man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Wa man qiblatuka, apa kiblat kamu? Apa agama kamu? Ya, apa iktikad kamu? Siapa saudara-saudara kamu? Itu antara soalan-soalan yang ditanya. Ya, kemudian ya imam menjawab, wahai saudara-saudaraku, wahai saudaraku yang berada di dalam kubur, bila mana kamu ditanya siapa Tuhan kamu, jawablah Allah. Kita akan jawab Allah Subhanahu wa taala. Mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita akan menjawab Allah.
Ya, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Kemudian ditanya lagi, "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kita akan jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mana kita hidup di dunia ini, sebab itu tuan-tuan kita kena banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Simple-simple aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Sallallahu ala Muhammad. Ya, kalau ini sikit proper sikit, lagu-lagu sikit, maknanya selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kaedah, kaedah untuk kita ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikut sunnah Nabi, cara pakai Nabi, cara makan Nabi, dan kita ikut perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika mana kamu ditanya apa agama kamu, jawablah Islam agamaku. Nah, kita semua ini tuan, inna dina indallahi Islam. Ya, sebab itu kita kena jaga syahadah, sentiasa akidah kita kena jaga tuan-tuan. Ya, korban menuntut kepada kita penyempurnaan kepada akidah. Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail, mereka menyempurnakan akidah kepada Allah Ta'ala. Maknanya penyempurnaan kepada akidah. Bila mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya, maknanya bila mana Nabi Ibrahim bermimpi di malam hari, seru pada Nabi Ibrahim supaya sembelih anaknya Ismail. Tuan-tuan dirahmati Allah, bukan mudah tuan-tuan. Allah perintah dia sembelih anak, Masya Allah. Nabi Ibrahim tanya, "Wahai anakku Ismail, apa pandangan kamu? Apa pendapatmu?" Ditanya pandangan dia tuan. Kalau kita lah, kalau ditanya pandangan kita tuan-tuan, jangan main apa cerita ni, sembelih gila apa. Tuan-tuan, tetapi sebab ini akidah, perintah Allah, buat tuan-tuan. Sebab itu makna pengorbanan ini lebih besar daripada bukan sekadar kita menyembelih lembu, kambing, unta dan sebagainya, tetapi pengorbanan yang lebih luas maknanya tuan-tuan rahmati Allah, kita melaksanakan perintah Allah untuk kita mencapai redha Allah, walaupun kadang-kadang tidak logik pada akal manusia. Apa contoh perintah Allah tak logik tuan? Nabi Ibrahim Allah suruh sembelih, tak logik tuan-tuan. Tak ada ke perintah lain Allah suruh? Nak kena sembelih pula, nak kena sembelih anak yang satu orang tu lah anak dia, tuan-tuan rahmati Allah. Ya, tetapi sebab perintah Allah, Nabi Ibrahim laksana, tuan-tuan rahmati Allah, maka Allah gantikan dengan seekor kerbas. Sebab apa? Sebab dia yakin akidah dia benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun tuan-tuan. 950 tahun berdakwah, lama ni, sekian lama berdakwah, 950 tahun, tiba-tiba Allah perintah supaya dia buat bahtera atas bukit tuan-tuan. Buat kapal atas bukit. Macam mana nak terangkan dengan umat dia dalam keadaan umat dia tak menerima perintah dan tak menerima dakwah dia lagi? Wahai umatku, naklah kamu ke bahtera ini, naklah kamu ke kapal ini. Apa kata umat dia? Gila apa dia tu? Buat kapal atas bukit. Buatlah tepi laut, logik juga. Tetapi Allah perintah buat atas bukit. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah? Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dengan kita manusia. Allah perintah kita suruh sembahyang, suruh solat, laksana syariat Islam, laksana undang-undang Islam dan sebagainya. Tugas kita untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja diperintah oleh Allah, dan bila mana Allah perintah, maka kita laksana. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang bermaksud, seorang mukmin yang taat pada saat menjelang kematiannya akan didatangi oleh malaikat sambil menyampaikan dan memperlihatkan kepadanya apa yang bakal dialami setelah kematian. Ketika itu tiada yang lebih disenanginya kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza hanya dengan orang kafir dan mereka yang ingkar, yang juga diperlihatkan kepadanya apa yang bakal dihadapi, dan ketika itu tiada sesuatu yang lebih dibencinya daripada bertemu dengan Tuhan kematian, yakni kematian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan rahmati Allah, ya, maknanya orang yang saleh, orang yang baik, orang beriman dan bertakwa, mudah untuk dia berhadapan dengan kematian. Bagi orang yang kafir, na'udzubillah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bila sebut hari kiamat tadi, tanda-tanda kecil kiamat ini sudah hampir kesemuanya berlaku. Ya, tanda-tanda kecil sudah hampir kesemuanya berlaku. Ya, tuan-tuan rahmati Allah, ramainya wanita daripada lelaki, ya, ramainya anak-anak derhaka kepada ibu ayahnya, ya, ramainya orang-orang kaya yang mengumpulkan harta-hartanya. Tanda-tanda kecil terlalu banyak tuan-tuan. Ya, ramainya wanita yang melakukan perhiasan tetapi sebenarnya dia membuka aurat. Dia seolah-olah dia menutup aurat tetapi dia bertelanjang. Istilah macam itu yang Nabi sebut. Ya, maknanya dia sekarang ni kan sudah ada tuan-tuan pakai jubah. Ada pakai jubah tapi nampak auratnya. Nampak bentuk badan. Ya, ada yang pakai tudung bonggol. Dia memakai tudung tetapi menunjukkan bonggol seperti bonggol unta. Nabi sebut dalam hadis ni, maknanya dia seperti bonggol unta. Dia memakai tudung tetapi dia menunjukkan bentuk kepala dia, menunjukkan bentuk rambut dia.
Ya, memakai pakaian menutup seluruh badan dia, tetapi menunjukkan tubuh badan dia. Dia berpakaian tetapi bertelanjang, istilah dia. Itu juga akhir zaman. Itu maknanya tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, selepas nanti berlakunya, selepas nanti habis semua tanda kecil ini, maka akan datang tanda-tanda besar. Bila tuan-tuan? Wallahu a'lam. Ianya dalam rahsia dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, para ulama menyebutkan sudah hampir lah. Ya, sudah hampir tuan-tuan. Maknanya tanda yang pertama tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana terbitnya matahari di sebelah barat. Itu tanda besar yang pertama akan berlaku. Pada waktu itu tak hancur lagi dunia ni. Belum hancur lagi, tetapi pintu taubat Allah Taala dah tutup. Ya, Allah Taala dah tutup. Sebelum terbitnya matahari di sebelah barat, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini akan gelap selama 2 ke 3 hari. Ulama Mesir ini sebut. Anda cuma ulang balik. Ya, maknanya dia ambil daripada hadis Bukhari Muslim. Maknanya dunia ini akan menjadi gelap 2 ke 3 hari. Ya, gelap tuan-tuan. Memang kalau tuan-tuan besok-besok lah kita tidur, bangun subuh, solat subuh, ya, tiba-tiba pukul 7 pagi, pukul 8 pagi, 9 pagi duk gelap lagi. Ya, masuk 10 pagi duk gelap lagi, 11 pagi gelap lagi seperti subuh. Ya, 12 setengah hari gelap lagi. Tuan-tuan bersedia masa itu. Ya, masa itu maknanya tuan-tuan rahmati Allah, esoknya matahari akan terbit sebelah barat. Waktu itulah maknanya peluang terakhir Allah Ta'ala berikan peluang untuk hambanya bertaubat kepada Allah. Bertaubat itu sekarang lah, tak payah tunggulah pula gelap nanti. Ya, maknanya taubat ini tuan-tuan, ya, jadidu imanakum, nastaghfirullah. Ya, maknanya kita sentiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, besok malam sampai malam gelap lagi. Besok gelap lagi. Pada waktu itulah manusia akan berbondong-bondong datang ke masjid. Ya. Bagi orang beriman dia tahu dah awal-awal lagi. Bila mana besok pukul 9 pagi gelap lagi, dan waktu gelap ini dia berlaku di seluruh dunia tuan-tuan. Macam sekarang ni kan masa tak sama. Di Malaysia ni siang, di sana malam, mereka malam contohnya. Kan, tetapi pada waktu itu tuan-tuan dan puan Allah, dia malam seluruh dunia. Ya, maknanya fenomena alam. Dia akan keluar TV lah mungkin, kalau ada TV lah masa tu lagi. Ya, dia kata fenomena alam tak pernah berlaku pada sebelum ini. Tetapi itulah tuan-tuan pengakhiran. Mana tanda pertama akan datang hari kiamat tuan-tuan mati Allah. Sebab itu tuan-tuan kita dirahmati Allah Ta'ala, kita kena bersedialah. 2-3 hari gelap. Selepas 2-3 hari, hari yang keempat atau hari yang ketiga, dia akan timbul matahari daripada arah barat. Kehidupan berlaku seperti biasa. Selepas itu tuan-tuan, kita akan siang selama setahun. Tak malam-malam dah tuan-tuan. Siang setahun tuan-tuan. Masya Allah. Ini ulama Mesir yang sebutlah. Saya cuma ulang. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Selama setahun, waktu itulah manusia baru tahu nikmat malam. Waktu itulah tuan-tuan, manusia akan pergi ke masjid, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Tapi Allah dah tutup dah pintu taubat masa itu. Ya, masa itulah orang-orang yang kaya ni ambil harta dia, ambil emas dia kepung, ambil emas semua ni, letak terus depan orang miskin. Dah ambil semua lah, kami tak nak dah. Tak ada nilai dah masa itu. Kan? Masa itu tak ada nilai tuan-tuan. Sebab dia tahu dah kiamat dah. Tetapi tak hancur lagi dunia ni, tak hancur lagi. Maknanya kita sebut pra kehancuran dunia sudah berlaku. Manusia semua akan jadi beriman kepada Allah. Waktu itu tak ada tuan-tuan penjahat-penjahat ni tak ada dah. Bertaubat kepada Allah dan semua. Ya, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan dan Allah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Nabi SAW, kata para ulama, maka antara perkara yang boleh dilakukan untuk kita ingat kepada kematian. Ya, supaya kita ingat, supaya mati ni kita ingat selalu. Sebab Tuan dah sebut tadi, mati ni kadang-kadang kita ingat bermusim. Bila ada kematian barulah kita ingat, barulah tahlil, baru baca Yasin. Bila mana kita ingat mati, tuan-tuan pergi melawat hospital. Buat program hospital tuan-tuan. Kita ni banyak program. Macam biasa kita ke pedalaman, program dakwah, program kurban. Sesekali kita buat program melawat hospital pula. Ya, bagi kita yang buat program selalulah, buat program dakwah sebagainya. Kita kena ada satu program pula melawat hospital. Ya, saya pernah pergi melawat, bukan melawat kawan di hospital. Dan tengok kita melawat, Masya Allah, tengok orang sakit, ya, terlantar di hospital. Masa itulah kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ia mengingatkan kita kepada kematian. Ya, tuan-tuan mati Allah. Apa yang kita lakukan? Ya, kata para ulama, kita disarankan agar sentiasa mengenangkan ahli keluarga, sahabat handai, ataupun sesiapa sahaja yang telah meninggal dunia. Ingat tuan-tuan, ibu ayah kita, macam ayah kita yang dah meninggal, ayah saya dah meninggal, ya, adik-beradik kita yang dah meninggal, abang saya meninggal. Kita ingatkan mereka, hidup mereka,
ketika mereka hayat hidup bersama dengan kita kena selalu ingat. Tengok gambar ingat dah mati dah, aku pun nak mati juga. Kemudian tuan-tuan dan puan Allah, namun kita hanya ditinggalkan bersendirian di dalam kubur. Mereka sudah berada di alam barzakh. Maka kita mendoakan mereka, kita lawat pusara mereka. Ini kita lawat bila? Tunggu Raya Aidilfitri baru lawat. Ini penyakit orang Melayu kita ni. Ya, melawat kubur masa bila? Hari Raya pertama. Orang lain duduk ziarah sana sini, dia pergi lawat kubur. Kan? Lawat kubur ni tuan sentiasa kita buat. Kalau boleh hujung minggu balik kampung lawat kubur. Kan, balik kampung lawat kubur. Balik kampung lawat kubur, tengok bersihkan kubur, baca yasin di kubur, tak apa tuan-tuan, baca doa di kubur agar Allah Taala berikan rahmat kepadanya. Ada ulama sebut kita lawat kubur, orang kubur sedar kedatangan kita. Ya, maknanya kita mendoakan dia akan rasa ketenangan di dalam kubur. Tak payah tunggu Raya Aidilfitri tuan-tuan. Nak tunggu dia lemas dia, lambat. Ya, sebab tu melawat kubur itu juga di samping kita memberikan manfaat kepada orang dalam kubur, ianya juga mengingatkan kepada kita supaya kita dekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga disunahkan untuk kita menziarahi orang yang sakit, macam sebut tadi lah, pergi ke hospital, ya. Saudara kita yang sakit dapat khabar sakit, ya. Ya syafakallah, ya syafahullah, kita mendoakan dia supaya disembuhkan oleh Allah. Hari ini dia sakit, besok kita sakit. Ya, yang ketiga, bagaimana kita ingat mati? Islam menganjurkan kepada kita agar melawat orang yang meninggal dunia. Bila ada kematian tuan-tuan, kita kena ambil perhatian. Ya, jangan buat tak tahu je. Orang jauh meninggal, apa kita boleh buat? Hantarkan sumbangan pada dia. Tanda ingatan, maknanya ingatan kepada arwah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dapatkan dia bersama orang-orang yang beriman. Sebab orang mati ni kan, nak kena bagi duit ke sumbangan? Ya, kena bagi. Nak kena uruskan jenazah dia. Lepas tu nak kena orang buat panggil tahlil dan sebagainya. Macam-macam tuan, ya. Masyarakat kita hari ni tuan dan macam Allah. Yang keempat, kita juga digalakkan menghadiri majlis pengebumian jenazah. Ya, pengkebumian jenazah. Kita digalakkan hadir. Ya, hadir untuk kita hadir untuk kita melihat suasana masuk ke dalam kubur tuan-tuan. Tengok, masya-Allah. Ya, pengalaman ya tak banyak pengalaman lah tuan. Masuk ke dalam lubang kubur, masya-Allah. Ya, bapa mertua saya masukkan dalam kubur. Arwah ayah saya pun saya masukkan dalam kubur. Masya Allah, ingatkan kepada kita kepada kematian, bahawa kita juga akan seperti ini. Ini ayah aku ni, dulu aku berjalan dengan dia sana sini, pergi pekan, naik kereta, pergi masjid, pergi surau, dia bawa aku ni. Hari ni aku dah bawa dia dah masuk dalam kubur. Ingatkan kepada kita tentang kematian. Bila kita hampir dekat kepada kematian, tuan-tuan dan rahmati Allah, dia akan datang kelazatan untuk kita beribadat pada Allah. Datang kelazatan untuk kita berinfak. Datang kelazatan untuk kita zikir. Datang kelazatan untuk baca Quran. Ini kelazatan ini datang setelah mana kita ingat kepada kematian. Ibadat tidak lazat sebab kita tidak ingat balasan kepada ibadat. Solat dan sebagainya. Kenapa dengan solat? Kita solat sebab kewajipan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak ingat kepada ancaman Allah Ta'ala. Ya, nak datang kelazatan ini kita kena ingat ancaman, tuan-tuan. Kita kena ingat benda yang baca orang budak-budak sekolah. Dia exam, dia takut sangat gagal, tuan-tuan. Takut dia gagal. Dia bangun subuh bangun study hard lah, study group lah, macam-macam tuan-tuan. Dia risau sangat tuan-tuan. Sebab apa? Takut gagal. Demikian kita tuan-tuan, kita takut sangat masuk neraka Allah, maka kita kena banyak ingat kepada kematian. Yang terakhir tuan-tuan, Islam mengusulkan kepada kita supaya kita menziarahi ahli keluarga atau rakan taulan yang telah meninggal dunia, ya. Menziarahi sanak saudara yang maknanya ayahnya meninggal, warisnya ada. Maknanya kita menziarahi mereka, ya, anak-anaknya ataupun sepupu-sepupunya, ya, adik-beradik dan sebagainya. Ianya juga mengingatkan kepada kita. Dan yang terakhir, ya, kita ingat kepada kematian, kita melihat, maknanya kita ingat kepada musibah-musibah yang melanda umat Islam di seluruh dunia. Masya-Allah, hari ini tuan kita dipertuntut, maknanya apa yang berlaku di seluruh dunia ini maknanya peringatan untuk umat Islam di seluruh dunia. Pada kita lah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ya, maknanya Allah Taala ingatkan apa dia tuan? Apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Mesir, apa yang berlaku di seluruh dunia lah tuan-tuan mati Allah SWT, di Rohingya dan sebagainya. Ianya peringatan, maknanya mengingatkan kepada kita bahawa betapa kita ini tuan-tuan dan mati Allah akan kembali kepada Allah dan perlu ingat kepada kematian. Walaupun kematian saudara kita di sana agak menyedihkan, ya, kita tengok Allahu Akbar, kalau di Syria Masya Allah, ya, kena bunuh, kena bakar hidup-hidup tuan-tuan, Masya Allah, kita tengok sangat ngeri. Tetapi mereka tuan-tuan bahagia di sana. Kita ni tak tahu lagi ni, Masya Allah, kita tak tahu lagi, kita hidup senang lain dan sebagainya. Ya, Syekh Quraim pesan kepada kita, jangan kita selesa dengan kesenangan kita bimbang-bimbang dengan keselesaan itu, kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada kematian kita. Sebab itu kematian tuan-tuan menjadi ingatan utama dalam kehidupan kita. Setiap malam kita ingat mati,
Ya, bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun pagi sebut alhamdulillah tuan-tuan, sebab Allah masih hidupkan kita. Ya, kemudian malam ingat mati lagi, memandu ingat mati lagi. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami daripada azab api neraka-Mu. Itu maknanya kaedah kita mengingati kepada kematian ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala ya mentazkirah tentang kematian yang pada tengah hari ini akan memberikan kepada kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah tuan-tuan mati Allah kita terus istiqamah. Seorang sahabat Nabi tanya Nabi, ya Rasulullah, ya berikan aku nasihat. Kemudian dengan nasihat itu ya Rasulullah, mudah-mudahan dengan nasihat yang kau berikan itu ya Rasulullah, ya aku tak nak tanya dah soalan lepas tu. Sahabat ni tanya, nanti ingat nama sahabat ni. Dia minta satu nasihat daripada Nabi, dan nasihat ini dia tak nak tanya lain dah. Biasa kita tanya satu soalan, lepas tu satu soalan, lepas tu satu soalan, banyak soalan tanya tuan-tuan. Ya, kita tanya soalan, apa soalannya? Dia kata, ya apa nasihat Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya wahai sahabatku, ya, maknanya Nabi menyebutkan, berpesan kepada semua sahabat, qul amantu billah summa istaqim. Dia simple saja pesan Nabi. Ya, berimanlah kamu kepada Allah, kemudian kamu beristiqamah. Summa istaqim. Istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah solat zuhur, ya, istiqamah berjamaah, istiqamah dengan infak, istiqamah dengan sedekah, istiqamah dengan qiyamul lail, istiqamah solat subuh berjamaah. Masya Allah, istiqamah dengan ukhuwah persaudaraan Islam, istiqamah dengan maknanya bersangka baik sesama muslim dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang kita kena laksanakan, kita kena lakukan. Yang terakhir tuan-tuan rahmati Allah, ya, akhir zaman ini kita duduk dalam fitnah. Kita sebut fitnah akhir zaman ini tuan, fitnah teknologi. Ya, di antara perancangan Yahudi laknatullah ialah maknanya melancarkan teknologi yang canggih agar umat Islam itu lemah. Dan teknologi dan perancangan ini berjaya tuan-tuan. Ya, berjaya tuan-tuan dan mati Allah. Sebab tu sekarang orang tengah mesyuarat. Ini pengalaman ni. Tengah kita kendali mesyuarat. Kawan-kawan duduk tepi, kawan-kawan tengah mesyuarat tuan-tuan. Hihihi. Masya-Allah tuan. Ya, ini penyakit tuan-tuan, ya. Tengah mesyuarat hihihi. Sebab apa? Sebab grup WhatsApp. Duduk berlawak, buat lawak dan sebagainya. Bantu berhati-hati tuan-tuan dan macam Allah. Ini fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman tuan-tuan. Setuju atau tidak? Tuan-tuan tengah-tengah sembang dengan tuan-tuan staf tuan-tuan kan? Ya, kita pernah berurusan di kaunter Jabatan Kerajaan. Masa tu saya buat IC baru, IC rosak. Buat IC. Dia staf tu tengah saya pun duduk tengok dia, dah hati saya empuk kepala dia sekali pun tahu ni kan. Kita tunggu kan. Bila dia selesai, tuan saya nak apa dia? Buat terkejut tuan. Masya-Allah tabarakallah. Ni fitnah akhir zaman ini. Ya, dia tak tahu masa dan tuan. Masa bekerja pun dia langgar macam tu je. Mungkin kita kena ada satu enakman untuk apa? Untuk kita punya handphone ini. Masya-Allah tabarakallah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita tidak terlibat dengan situasi seperti ini. Bodoh tuan-tuan. Semalam saya keluar makan, saya tengok satu keluarga suami, isteri, anak-anak sekali. Ini untuk muhasabah kita juga. Saya sendiri yang tuan-tuan lah. Suami, isteri. Suami dia pegang handphone. Isteri dia pegang handphone. Anak-anak pegang. Semua masing-masing tuan-tuan. Ya, sampai tengok pelayan tu, pelayan ambil makan tu, tengok macam tu. Mungkin dia kata kurang ajar kan, bila nak ambil makanan ni, nampak tak? Jadi kita tengok pun jadi suasana masyarakat itu makin lama disebabkan teknologi ini, kasih sayang, ukhuwah makin lama makin jauh. Sebab itu kita qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga tuan-tuan. Ya, bagi makan ingatkan isteri, simpan handphone. Ya, di rumah simpan handphone, memandu simpan handphone. Ini memandu tuan-tuan tu dia, ya. Masya Allah, kena break, kena langgar dan sebagainya. Ini tuan-tuan perancangan Yahudi laknatullah, ya, melemahkan umat Islam. Dan kita kena ambil teknologi itu, jangan sampai Islam itu lemah. Biar Islam dilihat kuat. Teknologi dia buat, kita manfaat untuk kekuatan Islam, kekuatan perjuangan Islam, kekuatan dakwah kita insya-Allah. Jadi sekadar itu yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan saya lah tuan-tuan. Minta maaf di atas segala kekurangan. Insya-Allah ini kita lancarkan derma untuk dakwah Sabah, untuk dakwah Sabah dan juga untuk tahfiz saya lah. Untuk anak-anak yang belajar Al-Quran, di